Dia kata guru kami mengakhirinya dengan kalimat hamdalah. Maknanya pada awal dimulakan dengan hamdalah dan pada akhirnya diakhiri dengan hamdalah. Sebagaimana kita apabila kita berdoa dimulakan dengan hamdalah dan pada akhirnya diakhiri dengan hamdalah. Maka pada akhirnya diakhiri dengan hamdalah, iaitu ucapan alhamdulillah. Kenapa? Memohon agar qasidah ini dapat diterima dan bermanfaat bagi diri beliau dan bagi orang yang mendengarnya. Amin ya rabbal alamin. Jadi pengharapan seorang wali daripada wali Allah Subhanahu wa taala, seorang ulama, seorang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, seorang yang soleh, apabila mengarang kitab sentiasa dirinya menyandarkan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu pengharapan itu, makam pengharapan dipanggil makam ar-raja. Sentiasa mengharap dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Nabi SAW kata, walakin afiyataka hiya awsa'uli. Akan tetapi afiat kamu, mengharapkan afiat dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sentiasa kena harapkan kepada rahmat Allah. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kamu berputus asa dengan rahmat Allah taala. Walaupun kita buat dosa banyak mana sekalipun, walaupun kita buat dosa besar mana sekalipun, kita minta ampun dengan Allah, jangan kita berputus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk mengharapkan kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi kalau seorang yang pendosa boleh mengharapkan rahmat Allah, bagaimana orang yang melakukan perkara yang baik seumpama ini. Jadi sekarang nasihat-nasihat kepada kita, maka dia mengharapkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan karangannya ini memberi manfaat kepadanya, amin, dan juga memberi manfaat kepada kita juga, amin ya rabbal alamin. Begitu kalimat hamd, kalimat alhamdulillah, itu kalimat yang merupakan pujian dan memberi kesan yang baik. Hal ini juga yang menunjukkan seorang itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dinampakkan melalui ucapan dan juga dinampakkan lagi dengan perbuatan. Kita bila kita bersyukur, maka kita ucapkan apa? Alhamdulillah. Dalam raihan kan, ucaplah alhamdulillah. Nah, itu kita apa? Syukur kita kepada Allah. Ucap ke tu? Nah, kita syukur pada Allah, tapi ada yang lain pula. Perbuatan kita. Perbuatan kita yang menunjukkan syukur kita kepada Allah taala. Apa dia? Sarful abdi bi jami'i ma an'ama Allahu alaihi min ni'amihi fi ma khuliqa li ajlihi. Seorang hamba dia menggunakan seluruh nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia. Dengan sebab apa nikmat itu Allah cipta kepada dia? Untuk apa Allah cipta pada kita mata? Kita menggunakan mata itu untuk apa mata kita dicipta? Mata kita dicipta adalah untuk melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala, melihat makhluk Allah, melihat bumi dengan pandangan penuh iktibar, mengambil pengajaran daripada makhluk Allah taala, daripada tanah, daripada pokok, daripada langit, daripada kayu-kayan, daripada batu, daripada semua yang Allah SWT cipta, daripada manusia, daripada diri kita melihat supaya dia menjadi iktibar, pengajaran kepada kita. Untuk apa mata kita dibuat? Untuk itu. Untuk melihat Al-Quran, untuk melihat wajah ibu kita, untuk melihat wajah ulama, untuk melihat kitab-kitab, untuk melihat orang yang alim, untuk melihat sahabat-sahabat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita dituntut untuk bersahabat dengan orang yang dekat dengan Allah supaya kita pun dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, melihat wajah mereka mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semua penglihatan ini adalah menunjukkan seorang yang syukur kepada Allah dengan sebab apa nikmat itu diberikan kepada dia. Tetapi kalau di sebaliknya, dia menggunakan mata dia kepada yang dilarang, maka itu bermakna dia telah kufur pada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah menunjukkan kepada perbuatan yang menunjukkan kepada orang itu bersyukur. Sebab itu ulama kata sarful abdi bi jami'i ma an'ama Allahu alaihi min ni'amihi fi ma khuliqa bi ajlihi. Baik. Tatkala alhamdu merupakan pembuka Al-Quran, awal-awal suratul Fatihah dimulakan pembuka Al-Quran. Ustaz, pembuka Al-Quran itu bukan alhamdu tetapi bismillah. Di situ ada perbahasan ulama.
ahli balaghah. Dia kata ada pembuka hakiki, iaitu bismillah, itu yang hakiki. Ada pembuka majaz. Dibuka juga, tetapi pembuka bukan hakiki. Pembuka tetapi bukan yang hakiki. Yang hakikinya adalah bismillahirrahmanirrahim. Pembuka yang kedua adalah alhamdu. Jadi alhamdulillahi rabbil alamin. Kita baca Fatihah pada awal-awal. Sebab itu kita sebelum daripada bacaan Al-Quran, kita baca Fatihah dulu, pembuka Al-Quran. Dan terdapat rahsia-rahsia besar daripada Al-Quran. Kerana apa? Kerana pada Al-Quran itu ada pujian kepada Allah Ta'ala. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pemurah lagi maha mengasihani. Malik Yaumiddin, yang menguasai memiliki hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya senya kepada kamu kami sembah, dan hanya pada kamu kami meminta pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ini masuk apa? Makam doa pula. Tadi puji-pujian, kemudian doa. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami kepada jalan kebenaran. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ni kisah pula umat-umat yang terdahulu. Jalan yang engkau berikan nikmat kepada. Jalan siapa? Ya Allah, tunjukkan kami kepada jalan yang lurus. Jalan siapa? Jalan orang-orang yang telah kamu berikan nikmat kepada mereka. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Bukan daripada jalan orang yang kamu murka kepada mereka, daripada kalangan orang Yahudi, dan juga daripada orang yang kamu sesatkan daripada kalangan orang Nasrani. Waladhdallin, bukan orang yang disesatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya Allah menceritakan daripada Fatihah itu ada cerita, dari Fatihah itu ada doa, dalam Fatihah itu ada puji-pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ia adalah ucapan yang dihantarkan oleh setiap orang yang berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ucapan alhamdulillah, perkataan alhamdu adalah ucapan yang menunjukkan seseorang itu syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalimat sirah alhamdulillah. Macam kita, bila kita dapat kerja dulu, kita nak cari kerja susah. Bila dapat kerja, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita syukur dengan nikmat Allah bagi pada kita. Yang paling besar patutnya kita syukur adalah nikmat Allah bagi pada kita. Nikmat kita menjadi orang yang beriman, nikmat kita Islam, iman, nikmat kita hidup di atas muka bumi Allah. Allah bagi kita buat ibadat, alhamdulillah. Allah bagi kita duduk dalam masjid, dalam iktikaf. Allah bagi kita peluang duduk dalam majlis ilmu, alhamdulillah. Ini adalah nikmat yang Allah kurniakan kepada kita. Apa lagi nikmat yang Allah bagi pada kita? Banyak. Nikmat pendengaran, nikmat mata, nikmat hidung, nikmat telinga. Dapat hidung pun dapat. Apa? Kita dapat hidung bau. Macam-macam jenis bau kita dapat. Dapat hidung bau nasi biryani, dapat hidung spaghetti, dapat hidung teh tarik, dapat hidung hidung belaka tak? Kalau orang tak dapat hidung, kalau kita minum, orang yang minum dalam keadaan orang makan, minum dalam keadaan hidung itu sumbat, dia dapat rasa tak nikmat makanan? Dapat tak rasa? Tak dapat rasa tak? Tak dapat rasa. Tapi kalau hidung kita elok, kita dapat tak rasa nikmat dia? Dapat rasa. Sebab hidung tu sumbat je, tak dapat rasa nikmat makan. Masya Allah. Allah SWT cerita tu. Jadi kita syukur dengan Allah Subhanahu Wa Taala daripada nikmat yang Allah SWT kurniakan kepada kita. Allah Subhanahu Wa Taala firman, wa akhir da'wahum alhamdulillah rabbil alamin. Mereka pada ahli syurga, mereka mengakhiri doa mereka dengan alhamdulillah. Maka kita contohi ahli-ahli syurga. Sebab itu kita baca bila habis doa, alhamdulillah rabbil alamin, alhamdulillah rabbil alamin. Pembuka kita alhamdu, akhirnya kita pun alhamdu. Qalu alhamdulillahilladzi sadaqana wa'ada. Dan orang-orang yang telah dijadikan ahli syurga, mereka kata apa? Wa qalu alhamdulillahilladzi sadaqana wa'adah. Dan kami telah memenuhi janjinya kepada kami. Allah Subhanahu Wa Taala, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala allazi sadaqana, yang membenarkan janjinya kepada kami. Janji apa? Allah
apabila menjanjikan kepada orang yang beriman untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala telah masukkan dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Ada salah seorang sahabat, saya tak ingat apa nama dia. Cuma cerita dia, salah seorang sahabat ni dia bermimpi pada malam tersebut bertemu dengan bidadari dalam syurga. Sebahagian ulama kata kisah ini dhaif, tapi tidak masalah menjadikan dia sebagai sirah, cerita walaupun hadis ini dhaif. Dia mimpi pada malam tersebut dia bersama dengan bidadari, tapi masalahnya bila bertemu dengan bidadari dalam syurga tersebut, dia nak pegang dia kata sabar dulu, amal an, adapun sekarang bukan. Kerana apa? Kerana kamu akan kembali dekat syurga. Setelah 3 hari nanti kita akan bersama. Lepas 3 hari dia kata, lepas 3 hari. Sahabat ni sangat-sangat kuat ibadat. Sampai kata dia bangun malam, siangnya berpuasa, sampai sahabat yang lain rasa kesian tengok dia. Dia punya mujahadah dia sungguh-sungguh dalam ibadat. Malam qiyamul lail, siang puasa, malam qiyamul lail, siang puasa. Nah, mana dia dah agak tu orang sungguh-sungguh nak masuk syurga, sampai Allah bagi dia tanya bidadari dalam syurga, nak masuk dalam syurga lah. Lepas tu janji dia kata, bidadari dia kata 3 hari nanti kita akan bersama, kamu akan buka puasa dengan kami. Betul diceritakan pada sahabat yang lain, dia kata 3 hari nanti dia akan kembali. Sahabat dia kira sehari, 2 hari, 3 hari. Hari yang ketiga dalam peperangan, dia kata al-jannatu ya Muaz, jannah syurga. Pergi dia sungguh. Hari yang ketiga tu, perawi kata apa? Aku melihat dia berperang sangat-sangat menamakkan syurga. Sungguh-sungguh berperang pada hari tu. Sampai sebelum daripada tenggelam matahari, tiba-tiba datang panah yang terkena kepada bahagian tengkuknya. Anak panah pada. Bila terkena, jatuh, sahabat tengok, dia kata bila jatuh dia kata alhamdulillahillazi sadaqana wa'dah. Segala puji bagi Allah yang telah membenarkan janjinya. Akhirnya dengan apa? Dengan puasa. Dan dalam mimpi dia kata apa? Nanti buka puasa bersama dengan kami. Ya, sebelum tenggelam matahari dia telah syahid. Allahu akbar. Kita tak tahu macam mana keadaan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita daripada kalangan orang yang masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala, sampai kita boleh sebut waqalu alhamdulillahillazi sadaqana wa'dah. Segala puji bagi Allah yang telah membenarkan janjinya Allah Subhanahu Wa Taala. Allah jadikan kita semua, ahli keluarga kita, ibu bapa kita, anak kita, sahabat kita, orang yang melakukan kebaikan kita semua daripada kalangan ahli syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak kita dimulakan dengan azab dan semuanya diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dijauhkan daripada azab kubur dan dimudahkan segala urusan ketika mana dihisab, dihitung di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, dimudahkan ketika mana kita dibawa di mizan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita dapat melalui titian siratul mustaqim dalam keadaan baik, dapat melalui titian siratul mustaqim sehingga kita dapat meminum daripada air telaga Kautsar Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam tapak talangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian masuk ke dalam syurga bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dan kita akhiri kita punya doa dengan alhamdulillah iqtida, kita ikut sebagaimana yang disebutkan oleh pengarang kitab. Mudah-mudahan doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.